Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, topik kita pada hari ini sangatlah menarik tentang seekor haiwan yang digelar sebagai chimpanzee. Dikatakan chimpanzee tadi telah menyerang kawan baik tuan dia sendiri sehingga muka mangsa tu rosak teruk guys. Nak pulakan muka kawan tuan dia tu kan, si mangsa tu terpaksa melalui beberapa pembedahan sebabnya dia punya struktur muka dia ni memang dah rosak teruk, termasuklah rahang dia sendiri tau. Walaupun bermacam-macam pembedahan ataupun operation yang dia lalui, tapi muka dia tetap tak dapat kembali ke rupa yang asal. Manakala chimpanzee tu pula telah mati selepas daripada kejadian tu. Jadi kalau korang nak tahu macam mana cerita dia, tengok video Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. So, chimpanzee tadi tu telah diberi nama sebagai Travis. Travis ni boleh dikatakan sebagai selebriti ataupun pelakon haiwan yang sangat disayangi oleh penduduk tempatan. Bukan tu je orang yang jaga dia, orang yang bermain-main dengan dia, semua suka dengan dia sebab diorang rasa chimpanzee ni sangatlah cerdik. Sampailah terjadinya satu kejadian yang hitam iaitu pada tahun 2009, Travis telah menyerang seorang perempuan yang merupakan kawan baik kepada tuan dia sendiri yang bernama Charla Nash. Selama bertahun-tahun, Travis ni ditatang bagai minyak yang penuh diusung ke sana ke sini, tapi akhirnya ini yang terjadi. Muka Charla memang hancur teruk dan Travis pula mati. Travis telah lahir di sebuah tempat perlindungan chimpanzee di Missouri, Amerika pada 21 Oktober tahun 1995. Jadi dia telah diambil daripada mak dia semasa dia berusia 3 hari lagi, masih lagi kecil. Selepas tu Travis ni telah dijual kepada sepasang suami isteri yang bernama Jerome dan juga Sandra dengan harga $50,000. Tapi kan tak lama lepas tu mak Travis tadi telah pun ditembak sampai mati. Sebabnya mak Travis tadi tu melarikan diri dari tempat perlindungan. So Travis tadi telah dinamakan sempena seorang penyanyi tempatan yang bernama Travis Tritt. Sejak Travis telah dibeli oleh Sandra dan juga Jerome, diorang selalulah bawa Travis ni ke mana-mana untuk membuat pertunjukan. Bukan tu je, Travis ni sendiri tak pernah berenggang tau dengan pasangan tadi. Pada masa ni Travis dah menjadi pelakon haiwan yang sangat terkenal dan disukai oleh orang ramai. Disebabkan Travis ni membesar dalam kalangan manusia kan, jadi dia mula memahami pertuturan ataupun arahan daripada manusia. Jiran diorang siap cakap lagi yang Travis ni lagi dengar cakap orang berbanding dengan anak dia sendiri tau. Korang bayangkan betapa betapa akurnya, betapa patuhnya Travis ni dengan arahan manusia. Kehidupan Travis sendiri pun dah tak macam seekor haiwan dah lebih kepada manusia. Dia ada pakaian sendiri, dia boleh bekerja, makan sama-sama dengan tuan dia, lepas tu dia boleh guna komputer dan dia juga tahu bila lori ais akan lalu depan rumah dia tau. Dia macam dah hafal bila lori tu akan buat pusingan dekat depan rumah dia. Dia dah tahu dah waktu mana. Travis ni juga bukan sekadar seekor chimpanzee je sebab dia ada hobi dia sendiri. Dia merupakan peminat fanatik kepada sukan baseball. Sampailah pada tahun 2000 macam tu, anak tunggal kepada pasangan tadi telah pun meninggal dalam sebuah kemalangan kereta. Lepas tu 4 tahun kemudian pada tahun 2004 macam tu, Jerome pula meninggal disebabkan kanser. So pada masa tu Sandra ni cuma ada Travis je, anak dia dah mati, lepas tu suami dia pun dah mati. Bagi Sandra, Travis ni adalah segala-galanya bagi dia, dunia buat Sandra. So Sandra pun layanlah Travis ni dah macam anak dia sendiri dan dia mula memanjakan Travis macam seorang budak. Kalau dulu dia memang dah manjakan Travis tu, tapi kali ni lebih lagi dari itu tau. Biasanya Sandra akan makan bersama-sama dengan Travis, lepas tu mandi pun sama-sama dan tidur juga sama-sama tau. Sebabnya Sandra dah memang anggap Travis ni dah macam anak dia sendiri, sebahagian daripada hidup dia. So that's why lah dia layan Travis tu macam tu sekali. Sebenarnya kan perangai Travis ni dah pun mula berubah sebelum suami dia meninggal tau. Pada Oktober tahun 2003 dulu, Travis lari daripada kereta sebab pada masa tu dikatakan ada seseorang yang baling sampah melalui tingkap ke arah Travis. Dikatakan punca kejadian ini terjadi sebabnya orang tadi tu dengki dengan Travis ataupun dengki dengan tuan dia sebab Travis ni dapat pengecualian. Masa tu kalau ikut undang-undang negeri Amerika lah kan, binatang yang berat 50 pound, owner tadi dia kena ada permit. Tapi kes Travis ni lain, dia dikecualikan. So tuan dia tak perlu ada permit untuk memiliki Travis. Sebabnya tuan dia telah memiliki Travis ni sejak dia daripada kecil lagi. Jadi bila orang sakit hati bila tahu yang owner dia tak perlu ada permit, lepas tu bawa pula Travis ke Hulu Kilir, orang jadi sakit hati. So orang terjumpa dia dekat jalan dan dia orang baling sampah dekat dia. So bila benda tu terjadi, Travis ni terkejut dan takut. That's why lah dia lari daripada kereta dan menghilangkan diri. Sebab apa? Bagi seekor binatang, dia akan menganggap benda tu adalah satu ancaman untuk diri dia. Sandra ni pula ada seorang kawan baik yang bernama Charla yang selalu datang ke rumah dia. Kemudian pada 16 Februari tahun 2009, Charla ni ke rumah Sandra. Sebab pada masa tu Travis ni telah lari daripada rumah dengan membawa kunci kereta Sandra. So untuk tarik perhatian Travis untuk balik ke rumah, Charla pun peganglah mainan kesukaan Travis iaitu anak patung. Tapi
Tapi dikatakan sebelum kejadian tu terjadi, beberapa hari sebelum tu Charla ni telah menukar warna rambut dia. So maybe Travis ni dah tak cam rupa Charla sebab rupa Charla dah pun berbeza, tapi dia masih cam dengan permainan dia. Benda tu telah membuatkan Travis ni macam confused dan menakutkan dia, sebab bagi dia Charla tu adalah orang yang dia tak kenal, padahal dia selalu je jumpa. So masa Charla tengah umpan Travis tu kan, pada masa ni lah Charla telah diserang oleh Travis dekat luar rumah. Dalam keadaan yang panik tu kan, Sandra ni terpaksa ambil tindakan yang dia sendiri tak sanggup, tapi dia terpaksa. Sandra telah pukul Travis dengan penyodok dan kemudian dia tikam belakang Travis dengan menggunakan pisau. So dalam keadaan yang huru-hara nak selamatkan kawan baik dia daripada kena terkam dengan Travis apa semua tu kan, Sandra ni pun call lah 911 dan beritahu dekat diorang. Dia kata Travis ni dah pun serang kawan baik saya dan saya rasa kawan saya dah pun mati. So polis pun bila dapat call tadi, diorang pun cepat-cepatlah ke rumah Sandra. So bila diorang sampai dekat depan rumah Sandra tu kan, Travis ni cuba nak masuk ke dalam kereta polis pula. Tapi nasib baiklah kereta polis semuanya berkunci dan dia tak dapat nak masuk. Dalam keadaan terdesak, takut, marah dengan luka lagi, Travis ni pun pusinglah keliling kereta polis. Sampailah dia telah pecahkan tingkap kereta polis sebab dia nak masuk kat dalam tu tau. Polis yang ada dekat dalam kereta tu pula memang dah cuak lah sebab takut kena serang kan. So polis pun telah tembak Travis tadi berkali-kali. Kemudian Travis pun telah lari daripada situ dan dia lari masuk ke dalam rumah dan masuk ke dalam sangkar dia balik guys. Mungkin bagi dia sangkar tu adalah tempat yang paling selamat untuk dia tau. Dan akhirnya dia pun meninggal disebabkan luka-luka yang ada dekat badan dia. Bangkai Travis telah pun dibakar. Lepas tu dia punya abu tu telah disimpan dalam peti mayat suami Sandra. Selepas dari kejadian tu, Charla ni terpaksalah menjalani pembedahan selama berjam-jam untuk memulihkan muka dia balik. Kalau korang nak tahu, Travis sebenarnya dah pun patahkan semua tulang muka Charla. Bukan tu je, mata Charla ni dah pun terkoyak, hidung, rahang, bibir dan juga sebahagian besar kulit kepala dia sendiri. Kesan daripada serangan tadi tu menyebabkan Charla ni telah buta dan kedua-dua tangan dia telah pengkudung. Keadaan Charla pada masa tu orang kata memang teruk gila lah, sebabnya pakar terpaksa beri kaunseling kepada dia tau. Sebabnya dia terlalu trauma. Selepas Charla menjalani pembedahan rahang, dia telah diterbangkan ke Ohio untuk proses pemindahan kulit muka pula. Kepala Travis pula telah dibawa ke makmal untuk diperiksa sama ada Travis ni ada penyakit ke tak. Tapi Travis dalam keadaan yang sihat dan kemudian barulah badan dia dibakar. Laporan daripada toksikologi mendedahkan yang Travis ni ada mengambil sejenis ubat Xanax pada hari kejadian. Maybe kesan daripada ubat yang dia makan tu membuatkan Travis ni berhalusinasi dan tak normal. Keadaan Charla pula semakin membaik, tapi itulah dia cacat kekal selama-lamanya. Pada tahun 2012, Sandra telah dikendaki membayar duit saman kepada Charla sebanyak $4 juta. Selepas daripada kejadian kena serang tu kan, pada tahun 2009 tu juga, undang-undang memelihara haiwan macam beruk dan monyet telah dilarang di Amerika. So sesiapa yang jual beruk ataupun monyet untuk tujuan pemeliharaan adalah diharamkan dan salah di sisi undang-undang. Kerajaan Amerika juga telah melepaskan sebanyak 310 ekor cimpanzi yang diorang bela ke dalam hutan. Cumanya diorang masih lagi simpan 50 ekor cimpanzi untuk percubaan perubatan. Kesimpulannya, haiwan yang datang daripada hutan biar je lah ditinggal dekat situ. Sifat dia tetap seekor haiwan walaupun kita nampak dia macam manusia dah. Sebab itulah manusia dengan haiwan ni berbeza, sebab kita ada akal dan diorang tak ada akal. Tapi bila diorang dibawa ke dunia kita, bila benda ni terjadi, apa yang diorang dapat, diorang akan ditembak. Kesian tu, kesian sangat. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Terima kasih kepada korang yang telah request cerita ni. Sorry baru hari ni Nina sempat buat. Dan kalau korang ada suggestion ataupun cadangan yang menarik untuk Nina kongsikan dengan korang, korang boleh komen je dekat bawah. And ya, that's it for today. Dan Nina harap korang suka dengan video Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.